Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 26 Jun bersama saya Zazrina Zainuddin. Berita utama. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah telah memberi perkenan pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Selangor DUN Selangor bagi penggal ke-14 2021 yang dijadualkan bermula 23 Ogos hingga 3 September depan. Speaker DUN Selangor Eng Swee Lim berkata Sultan Sharafuddin melalui Setiausaha Sulit Baginda Datuk Muhammad Bunir Bani telah menghantar jawapan berkenaan menyatakan baginda berkenan untuk pembukaan DUN pada tarikh itu, rentetan surat yang dihantar oleh beliau Rabu lepas. Baginda turut berkenan berangkat bagi merasmikan istiadat pembukaan sidang DUN pada 23 Ogos yang akan dijalankan secara biasa namun dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Keadaan itu memandangkan negara masih lagi dalam situasi pandemik dan semua adun akan diberi masa yang secukupnya untuk berbahas. Katanya pihaknya akan memberi keutamaan kepada pengamal media yang sudah melengkapkan 2 dos suntikan bagi liputan pembukaan sidang DUN itu. Menurut beliau, kesemua adun dan ketua jabatan yang akan menghadiri sidang DUN sudah menerima 2 dos vaksin. Eng berkata sekiranya sidang DUN itu berlangsung ketika tempoh darurat, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari akan mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi memohon perkenan Seri Paduka Baginda mengadakan sidang DUN pada tarikh tersebut. Berita seterusnya. Polis Kuala Lumpur mengesahkan menerima laporan wakil dari pihak Istana Negara berhubung surat yang kononnya ditulis Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi mempersembahkan jumlah sokongan ahli parlimen. Tanpa mendedahkan butiran lanjut, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim berkata, laporan berkenaan diterima Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Brickfields semalam. Mengulas lanjut perkara itu, Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Anwar Omar berkata, pengadu merupakan pegawai Istana Negara membuat laporan itu selepas menerima kiriman mesej WhatsApp tertera surat menggunakan Kepala Surat Bendahari Agung Barisan Nasional bagi tujuan pembentukan kerajaan Malaysia yang baharu. Pengadu kemudian membuat semakan dengan pihak Istana Negara dan mendapati surat itu tidak diterima oleh pihak Istana dan mengesyaki cap terima itu adalah palsu. Bercakap kepada Bernama, Anwar berkata pihaknya kini sedang menyiasat perkara tersebut di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, Setiausaha Akhbar Datuk Seri Hishamuddin Muhammad Hafiz Arifin membuat laporan polis di IPD Dangwangi berhubung satu surat ditulis kepada Yang di-Pertuan Agong yang mendakwa Datuk Seri Hishamuddin yang juga Bendahari Agung Barisan Nasional mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri yang baharu. Menurutnya, surat itu adalah palsu dan disebarkan dengan niat untuk memburukkan reputasi Datuk Seri Hishamuddin serta mewujudkan kekeliruan orang ramai. Sebanyak 16 institusi latihan kemahiran swasta ILKS yang merupakan pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran terpaksa menamatkan operasi, manakala 179 lagi tidak dapat membuat sebarang pengambilan pelatih sejak Mac tahun lalu. Keadaan itu menyebabkan pusat bertauliah swasta kehilangan peluang pendapatan bernilai RM160 juta sepanjang tempoh tersebut dan kira-kira 10,000 tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan. Menurut Presiden Persekutuan Pusat Bertauliah JPK Malaysia FIMAC Azizul Muhammad Uthman, ILKS adalah antara sektor ekonomi yang amat terkesan akibat penularan COVID-19. Katanya program-program latihan yang sedang berjalan terpaksa ditangguh berkali-kali dan menjejaskan latihan melibatkan seramai kira-kira 10,000 pelatih serta memberi kesan ke atas pengambilan pelatih-pelatih baru. Mengikut unjuran yang dibuat oleh FIMAC, sekiranya keadaan ini berterusan, lebih separuh daripada 179 pusat bertauliah akan berhadapan dengan risiko penutupan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan supaya pusat bertauliah dengan sokongan kerajaan mendapatkan suntikan modal dari institusi keuangan dalam bentuk pinjaman mudah bagi menampung kos operasi untuk tempoh 6 bulan. Katanya proses vaksinasi kaki tangan dan pelatih pusat bertauliah juga perlu dipercepatkan bagi membolehkan sektor latihan kemahiran berjalan seperti biasa dengan pematuhan prosedur operasi standard. Azizul turut mencadangkan supaya para pelatih, khususnya golongan B40, diberi dana khas sebagai geran latihan kerana kesukaran mendapatkan penjamin untuk memohon pinjaman latihan daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK dalam suasana semasa. Kehilangan punca pekerjaan dan pendapatan, kehilangan tempat bergantung, pergaduhan antara ahli keluarga dan masalah rumah tangga seperti pertengkaran, perpisahan,
penceraian serta penderaan emosi dan fizikal. Itu adalah antara masalah yang dilaporkan menerusi talian bantuan sokongan psikososial Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sejak awal tahun ini. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, sepanjang tempoh tersebut, sebanyak 122,328 panggilan meminta bantuan sokongan emosi dan kaunseling telah direkodkan. Beliau berkata jumlah itu direkodkan bermula 1 Januari sehingga 18 Jun lalu dan sebanyak 109,806 panggilan atau 89.4% daripadanya adalah berkait rapat dengan isu-isu psikologi kesan daripada pelbagai masalah sosial akibat pandemik COVID-19. Katanya tekanan tidak hanya dialami oleh kaki tangan di sektor awam serta petugas kesihatan atau frontliners tetapi turut dirasai golongan lain dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata talian bantuan yang diwujudkan sejak 25 Mac 2020 dikendalikan oleh Pegawai Psikologi Kaunseling KKM dan sukarelawan pegawai psikologi serta pertubuhan bukan kerajaan mendapati kebanyakan pemanggil memerlukan sokongan emosi dan kaunseling. Selain talian bantuan itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata inisiatif lain yang turut dilaksanakan termasuk bekerjasama dengan agensi kerajaan lain dengan mewujudkan talian bantuan masing-masing iaitu KSK Care, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Talian Kasih. Kita ke berita seterusnya. Cubaan sekumpulan warga asing menggunakan pelbagai taktik untuk mengelak daripada dicekup Jabatan Imigresen Malaysia termasuk bersembunyi di dalam kotak ikan dan longkang tidak berhasil setelah mereka ditahan dalam operasi yang dilakukan di Pasar Borong Selangor awal pagi tadi. Dalam serbuan bermula pukul 1 pagi itu, seramai 72 warga asing melibatkan 39 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR, 19 warga Bangladesh, 9 Myanmar, 3 Indonesia dan masing-masing seorang warga India dan Nepal berjaya ditahan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamed Said berkata, kesemua warga asing berumur lingkungan 20 hingga 50 tahun itu ditahan kerana disyaki tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Menurutnya, pemeriksaan awal mendapati ada antara warga asing yang ditahan itu merupakan pemegang kad UNHCR, namun kad yang dikemukakan didapati meragukan. Sehubungan itu, siasatan lanjut dilakukan bagi mengenal pasti kesahihan kad tersebut serta pemeriksaan sama ada mereka mempunyai dokumen serta permit kerja berdasarkan sektor mengikut permohonan mereka. Kesemua yang ditahan dibawa ke Jabatan Imigresen Selangor untuk tindakan selanjutnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai pemantauan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam op patuh di Pasar Borong Selangor yang berakhir 4 pagi tadi. Beliau berkata op patuh yang berkuat kuasa hari ini akan diteruskan bagi membanteras ketidakpatuhan SOP secara bersepadu dengan menumpukan aspek penyalahgunaan surat kelulusan yang dikeluarkan oleh kementerian, jabatan atau agensi yang diputuskan Majlis Keselamatan Negara. Seorang guru tadika swasta yang diselamatkan nelayan selepas bertindak terjun ke dalam laut dari Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dikatakan mempunyai masalah psikiatri. Malaysia Gazette difahamkan wanita yang berasal dari Taiping itu sudah berkahwin dan tinggal di Pulau Pinang bersama suaminya. Difahamkan mangsa bertindak terjun dari jambatan tersebut ketika dalam perjalanan pulang dari rumah mertuanya di Kulim, Kedah. Mangsa berusia 24 tahun itu kini dihantar ke Hospital Jalan Perak untuk rawatan lanjut. Semalam mangsa nyaris lemas diselamatkan nelayan selepas jatuh ke dalam laut dari Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di kilometer 14.1 dekat Batu Maung di Georgetown, Pulau Pinang. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.15 malam berhubung kejadian itu. Sebaik tiba di lokasi, didapati sebuah kereta jenis Proton Wira berhenti di bahu jalan di atas jambatan dalam keadaan pintu terbuka. Mangsa dipercayai telah terjun ke dalam laut namun diselamatkan oleh nelayan yang berada di bawah jambatan berdekatan dengan tiang nombor 81. Susulan itu, gadis itu dibawa ke jeti Pangkalan Polis Marin Batu Uban sebelum diserahkan kepada pihak polis. Seorang lelaki berusia 32 tahun menemui ajal ketika cubaan menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terjatuh ke dalam longkang berhampiran Masjid Taman Cendana, Pasir Gudang, Johor. Dalam kejadian lewat petang semalam, mangsa Muhammad Ashraf Muhammad Hisham Tan ditemui maut bersama seorang remaja lelaki berusia 13 tahun. Kejadian dipercayai berlaku apabila 2 orang kanak-kanak yang bermain di longkang telah terjatuh dan dibawa air deras.
Muhammad Ashraf yang berada di tempat kejadian telah cuba menyelamatkan kanak-kanak tersebut dengan terjun dan cuba menyelamatkannya tetapi turut dibawa arus berkenaan. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak yang mengesahkan kejadian itu memaklumkan seorang lagi kanak-kanak dilaporkan selamat. Operasi mencari dan menyelamat kedua-dua mangsa terus digerakkan sehingga pukul 6.50 petang di mana mangsa berjaya ditemui. Mayat kedua-dua mangsa telah dibawa ke Hospital Sultanah Aminah HSA untuk bedah siasat. Baik, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.